Assalamualaikum dan hai adik-adik. Nama saya ialah Cikgu Haisha. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang keselamatan diri kanak-kanak di rumah. Tapi sebelum kita mulakan penerangan, adik-adik tahu ke maksud keselamatan diri? Mari saya terangkan kepada adik-adik. Definisi keselamatan diri merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan diri. Tanpa perlindungan keselamatan, kanak-kanak akan merasa takut, bimbang atau mudah terdedah kepada sesuatu yang membahayakan sama ada secara sedar ataupun tidak. Sekarang saya akan terangkan tentang keselamatan diri untuk kanak-kanak semasa berada di dalam dan di luar rumah. Langkah-langkah keselamatan diri di ruang tamu. 1. Jangan biarkan kanak-kanak bermain dan panjat perabot yang tinggi dan besar. Berisiko perabot akan jatuh atas kanak-kanak dan menyebabkan berlaku kecederaan serius pada kepala dan badan mereka. Kedua, jangan membiarkan kanak-kanak berlari di ruang tamu dengan objek di mulutnya. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak boleh mati akibat tercekik sesuatu di saluran pernafasannya. Langkah-langkah keselamatan diri di bilik tidur. Ketiga, pastikan tingkap bilik tidur kanak-kanak ditutup dan dikunci dengan baik sebelum mereka masuk tidur. Untuk mengelakkan orang jahat memasuki rumah dengan mudah melalui tingkap bilik tidur kanak-kanak. Keempat, pastikan bilik tidur kanak-kanak sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas tanpa mainan di lantai. Hal ini mengelakkan kanak-kanak mudah dijangkiti penyakit dan mengelakkan kanak-kanak terpijak barang mainan yang tajam. Langkah-langkah keselamatan diri di ruang dapur. Kelima, jangan biarkan kanak-kanak memasak di dapur tanpa pengawasan ibu bapa atau penjaga di rumah. Berisiko berlaku kebakaran dan kecederaan pada kanak-kanak atau harta benda di dalam rumah kerana dapur melibatkan barang berbahaya seperti gas dan api. Keenam, pastikan alatan tajam disimpan di tempat yang tinggi dan tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak. Alatan tajam seperti pisau, garpu, gunting amat berbahaya untuk kanak-kanak kerana akan berisiko mencederakan kanak-kanak. Langkah-langkah keselamatan diri di bilik air dan tandas. Ketujuh, jangan biarkan kanak-kanak pergi ke bilik air atau tandas secara berseorangan diri. Berisiko kanak-kanak akan terjatuh jika lantai licin dan basah yang akan menyebabkan kanak-kanak tercedera. Kelapan, pastikan bahan pencuci dan deterjen disimpan di tempat yang tinggi dan tidak dapat dilihat oleh kanak-kanak. Untuk memastikan kanak-kanak tidak memakan atau bermain dengan bahan pencuci tersebut kerana membahayakan kesihatan kanak-kanak. Langkah-langkah keselamatan diri dalam pengurusan pendawaian elektrik di dalam rumah. Kesembilan, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran dengan alatan elektrik. Mengelakkan kanak-kanak daripada terkena renjatan elektrik yang akan menyebabkan berlakunya kematian. 10. Larang kanak-kanak daripada mendekati dan menyentuh alatan dapur yang panas kerana akan menyebabkan kulit kanak-kanak melecur jika terkena cerit panas, minyak panas dan sebagainya. Langkah-langkah keselamatan diri di apartmen atau tempat tinggi. 11. Pastikan pintu kaca atau sliding door sentiasa ditutup rapat untuk menghalang kanak-kanak daripada bermain di balkoni. 12. Jangan biarkan kanak-kanak bersandar atau panjat pada tiang penghalang balkoni apartmen. Berisiko kanak-kanak akan terjatuh ke bawah apartmen dan menyebabkan kecederaan dan kematian. Langkah-langkah keselamatan diri di meja makan. 13. Sentiasa memeriksa suhu makanan yang dimakan oleh kanak-kanak untuk memastikan kanak-kanak dapat makan dengan baik tanpa melecur akibat makanan terlalu panas. 14. Pastikan kanak-kanak duduk di atas kerusi dalam keadaan yang selesa supaya kanak-kanak dapat menikmati makanan dengan baik dan tidak bermain semasa makan di meja makan. Langkah-langkah keselamatan diri di luar rumah. 15. Pastikan kawasan rumah sentiasa dipagar. Hal ini untuk mengelakkan kanak-kanak daripada keluar bermain di luar kawasan rumah. 16. Pastikan kawasan rumah sentiasa dalam keadaan bersih dan tiada pencemaran udara. Persekitaran yang tidak sihat akan memburukkan kesihatan kanak-kanak dan menyebabkan berlakunya sesak nafas dan sakit kepala.
Langkah-langkah keselamatan diri dengan orang yang tidak dikenali. 17. Sentiasa nasihatkan kanak-kanak supaya tidak mengikut dan bercakap dengan orang yang tidak dikenali, untuk mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini seperti penculikan, pembunuhan, merogol dan pencabulan terhadap kanak-kanak. 18. Memastikan kanak-kanak telah menghafal nombor kecemasan atau nombor telefon ibu bapa, supaya memudahkan kanak-kanak yang sesat atau masalah lain dapat minta bantuan pada pihak polis dengan kadar segera. Langkah-langkah keselamatan diri dalam pengurusan haiwan belaan. 19. Pastikan tangan dicuci dengan sabun dan air bersih selepas menyentuh haiwan. Bakteria daripada haiwan akan menyebabkan kanak-kanak mudah mendapat penyakit apabila tidak mencuci tangan dengan betul. 20. Pastikan kanak-kanak mendapat rawatan dengan segera selepas dicakar atau digigit oleh haiwan belaan. Untuk mengelakkan kecederaan bertambah teruk jika membiarkan luka tidak dirawat dan dibersihkan dengan baik. Apakah kepentingan keselamatan diri terhadap kanak-kanak? 1. Kanak-kanak dapat melakukan aktiviti dalam keadaan yang lebih selesa dan selamat. 2. Mewujudkan nilai keselamatan diri dengan lebih peka. 3. Mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. 4. Mengelakkan mudah berlakunya serangan penyakit terhadap kanak-kanak. 5. Mengelakkan berlakunya kematian terhadap kanak-kanak. Itu sahaja penerangan saya tentang keselamatan diri kanak-kanak semasa di dalam dan di luar rumah pada hari ini. Kepada kanak-kanak dan ibu bapa, pastikan jagalah keselamatan diri masing-masing walau di mana jua kita berada kerana malam tidak berbau. Sekian dari saya, Cikgu Haisha, dan jumpa lagi. Bye-bye.